Bahasa murni, bahasa murni. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Haikal Fazil dalam video ulasan filem terbaru. InsyaAllah kali ini saya akan mengulas sebuah filem seram tempatan yang bertajuk Rumah. Lakonan Era Fazira dan juga Puteri Balkis. Arahan oleh Mendiang K. Shan. Secara ringkasnya, filem Rumah ini menceritakan tentang seorang ibu tunggal bernama Maya, lakonan Era Fazira, yang mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Bella, lakonan Puteri Balkis. Mereka ni asalnya menginap ataupun mendiami kawasan rumah pangsa. Seterusnya, watak Maya, dia berusaha untuk berpindah ke rumah baru kerana kawasan rumah pangsa yang tak selamat untuk membesarkan anak dia. Dan dia jumpa sebuah rumah teres 2 tingkat dan dia berpindah ke rumah tersebut bersama dengan Bella. Dan tanpa disedari, tanpa diketahui, rumah tersebut menyimpan satu rahsia besar dan berpuakalah. Yang okey, nombor 1. Filem ini menggunakan muzik yang dikompos khas untuk filem ini dengan menggunakan orkestra. Jadi visual dalam filem ini dengan muzik dia ngam, dia on point sebab muzik tu direka khas berdasarkan visual yang ada. Yang tak okey nombor 1. Walaupun scoring muzik untuk filem ini saya katakan bagus, muzik agak grand tapi visualnya tak seimbang, tak ngam dengan muzik yang ada. Itu kelemahan filem ini. Yang okey nombor 2. Tak dinafikanlah Era Fazira ni orang lama dalam industri perfilman negara. Jadi pada saya dalam filem ini Era Fazira menggalas watak dengan baik dan membawa filem ini dengan baik. Dia ada dramanya, dia ada sedihnya, dia ada takutnya dan ada momen ada overacting juga lah sikit. Cuma pada saya overacting dia tu agak terkawal. Yang tak okey nombor 2. Pengarahan lakonan pada saya agak kurang bagus kerana watak yang dibawa oleh Era Fazira adalah seorang ibu tunggal yang banyak masalah rumah tangga, kehidupan sosial, masalah untuk membesarkan anak dia dalam persekitaran yang bagus dan macam-macam lagi beban yang perlu dihadapi oleh watak Maya ni. Jadi watak Maya ni ditonjolkan ceria. Untuk sebuah filem genre seram, dia tak sesuai. Ditambah pula dengan beban-beban yang ditanggung oleh watak Maya tersebut. Kalau kita tengok filem-filem seram keluaran negara-negara lain, saya yakin anda boleh tengok watak utama perempuan tersebut mesti kurus keding dan nampak cengkung untuk menaikkan mood beban yang dihadapi oleh watak tersebut. Jadi dalam filem ni dah lah guna Era Fazira yang memang cantik, dibawa pula dengan pembawaan karakter yang ceria. Jadi saya rasa benda ni agak kontradik dengan genre seram yang nak ditonjolkan dalam filem Rumah. Yang okey, nombor 3. Makeup filem ini bagus. Juru makeup berjaya melaksanakan tugasnya dengan baiklah untuk filem ini. Saya suka ada satu babak pelakon Mak Jah tu, dia punya makeup dia memang saya rasa macam kalau ni kat rumah aku ni seram nak mati ni. Itu antara sedikit contoh yang saya boleh bagi lah. Yang tak okey nombor 3. Filem Rumah ni filem genre seram, horror. Tetapi separuh pertama filem ini watak utama masih belum masuk rumah yang berhantu tu. Banyak isu-isu sampingan yang tak penting pun dimasukkan dalam separuh masa pertama lebih kurang 45 minit. Segala benda-benda yang seram-seram ni, genre horror tu mula muncul selepas 45 minit cerita dah bergerak. Dan visual hantu yang pertama keluar lepas sejam cerita tu dah berjalan. Itu pun tak tahulah nak kata hantu yang keluar tu seram ke kelakar. Yang okey, nombor 4. Selain daripada hantu seram, filem ini juga memaparkan prosedur-prosedur ataupun langkah-langkah untuk membeli rumah second hand. Ditunjukkan pada saya agak baiklah. Contohnya dia jumpa iklan, call, agent, tengok rumah dengan tuan rumah, deal dengan tuan rumah, berapa persen bank cover loan. Benda-benda tu dimuatkan dalam filem ini. Yang tak okey nombor 4. Masalah biasa, kualiti audio dialog kurang memuaskan. Ada kawasan, ada babak yang okey, ada babak yang tak okey. Dan masalah ini juga menonjolkan masalah suntingan yang tak kemas. Kalau suntingan itu kemas, saya rasa kecacatan kualiti audio dialog boleh disembunyikan. Pada saya, penyunting agak kurang teliti. Yang tak okey nombor 5. Backstory hantu tu, macam mana hantu tu boleh wujud.
pada saya agak dangkal lah. Lepas ni saya huraikan sikit. Yang tak okey nombor 6. Dalam filem ini ada 3 benda syirik dan khurafat yang ditonjolkan sejelas-jelasnya dan saya tak tahu macam mana benda ni boleh lepas LPF, Lembaga Penapisan Filem. Yang pertama, ada babak tukang sihir Siam datang buat ritual tangkap hantu dan mantra tu dalam bahasa Siam. Saya tak tahu lah bahasa Siam tu betul tak betul. Tapi subtitle dia ialah We Seek Protection from God. Apa benda ni LPF? Yang kedua, ada watak yang dah mati dalam filem ini dan roh dia ditonjolkan datang untuk melindungi dan juga mendamping watak Bella lakonan Puteri Balkis. Benda ni mana ada dalam Islam? Apa benda ni LPF? Dan yang ketiga, hantu dalam filem ini seperti biasa, tipikal, klise adalah berkonsepkan roh orang yang mati dibunuh. Dan sekali lagi, benda ni mana ada dalam Islam? Menyimpang jauh sangat ni. Apa benda ni LPF? Saya tak ada masalah kalau watak cerita ini dilakonkan oleh watak-watak yang bukan beragama Islam. Masalahnya watak utama dipaparkan beragama Islam. Yang tak okey nombor 7. Dalam filem ini ada 2 watak penyamun yang menjadi elemen humor. Tapi pada saya 2 orang penyamun ni watak dia seperti membodohkan penonton. Dia cuba jadi elemen humor, slapstick tapi tak kelakar. Dia terlampau memaksa untuk jadi kelakar. Contohnya salah seorang penyamun ni dipakaikan, tak salah saya, t-shirt biru, collar hijau, dipakaikan tie merah dan tak kemas pun. Lepas tu dipakaikan coat. Dia pakai seluar pendek atas lutut dan dipakaikan stokin panjang kaki dia dan kasut sukan. Siapa pakai macam tu dalam kehidupan sebenar? Dia tak nampak kelakar, dia nampak terencat. Dan saya tak tahu lah. Saya tak tahu apa jadi kat dia orang sampai habis. Sebab visual akhir dia orang dalam filem ni adalah dia orang duduk dalam store bawah tangga rumah si Maya ni. Yang tak okey nombor 9. Bila watak Bella kena rasuk, yang saya tak tahu rasuk kenapa, dia tiba-tiba badan dia akan jadi efek glitch macam dalam filem The Ring tu yang dia keluar dari TV kan. Dia macam tu. Saya pun tak faham kenapa kena tak kesan khas. Dia tak membantu jadi seram pun. Pada saya kalau tak buat efek lagi seram kot. Yang tak okey 10. CGI filem ini teruk. Teruk dia sampai grafik animasi WhatsApp, bila pelakon buat macam tengah tulis WhatsApp, tengok WhatsApp, ada grafik animasi keluar. Grafik animasi WhatsApp tu kecil ya amat, ya Allah. Lepas tu letak kat ujung sudut skrin. Saya tak rambun tau, tapi saya langsung tak boleh baca apa yang ditulis kat situ. Dan bagi saya grafik animasi WhatsApp tu sangatlah mengganggu. Skrin wayang tu gedabak besar, boleh je besar kan bagi orang nampak, tak ada masalah pun. Yang tak okey nombor 11. Dalam filem ni ada scene ruqyah di hujung cerita. Dan pada saya scene ruqyah dia amatlah mengarut. Langsung tak kena dengan apa yang ada dalam sunnah Islam pasal ruqyah. Saya tak tahu kenapa dalam filem seram tempatan kalau ada babak-babak ruqyah, dia nak tiru juga ritual-ritual exorcism dalam agama Kristian yang ditonjolkan dalam filem Hollywood. Jenis yang lepas tu nak bercakap dengan pesakit, bercakap dengan jin. Okey, selesai senarai okey dan tak okey. Seterusnya saya nak senaraikan perkara-perkara dalam filem ni yang saya tak boleh nak hadam. 1. Hantu dia ada dialog lengkap. Kau pergi cari balang dalam store itu. 2. Hantu dia boleh bergentayangan, boleh terapung-apung, boleh terbang. Tapi bila hilang, muncul balik, nerak pula. Tak boleh gerak, pegang kaki. Tak boleh gerak. Ketiga, hantu dia boleh pegang orang, boleh tahan orang. Tapi dia tak boleh cari balang yang disuruh orang cari tu dalam store dan buka balang tu. Yang ketiga, dalam cerita ni, watak Era Fazira, Maya tu, dia ada babak dia hampir kena rogol dengan bos tinggi. Tetapi esoknya dia boleh datang office tu dengan selamba je, tak ada apa-apa.
Serius lah. Keempat, Bomoh Siam datang rumah tu, dia perangkapkan salah seekor hantu dalam satu balang. Dan balang itu, dia letak dalam stor rumah tu juga. Yang keenam, ada satu watak adik ni, dia nak kahwin dengan orang miskin. Jadi abang dia tak setuju dan marah sebab tak sedarjat. Jadi apa abang dia buat? Keputusan abang dia ialah bakar adik dia dengan power dia. Setakat ini dahulu ulasan filem saya untuk kali ini. Semoga dengan ulasan saya ini anda dapat membuat keputusan untuk menggunakan masa anda yang sangat berharga itu untuk menonton ataupun tidak menonton filem ini. Kalau ada yang dah menonton filem ini dan mempunyai pendapat yang berbeza dengan saya, bolehlah dikongsikan di kawasan komen. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Saya mohon maaf kalau ada tersalah kata, terkasar bahasa, tersalah cakap sepanjang video ini berlangsung. Saya Haikal Fazil, jurulatih video profesional, penyunting filem digital, penyunting drama TV dan juga program TV tempatan. Sehingga bertemu lagi ulasan filem Bahasa Murni. Assalamualaikum dan salam sejahtera.